Terima kasih saudara pengurusi majlis Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agong PAS, mewakili Yang Berhormat Presiden PAS, Yang Berhormat Senator Datuk Dominic Lau Ho Chai, Presiden Parti Gerakan, merangkap Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Selangor, yang berbahagia Yang Berhormat Datuk Rashid Ashari, Pengurusi Bersatu Negeri Selangor, Yang Berhormat Datuk Yunus, Pengurusi PAS Negeri Selangor, yang berbahagia Tan Sri Datuk Nur Omar, mantan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dapat turut bersama-sama hadir untuk meraihkan perhimpunan besar yang diadakan di peringkat negeri Selangor pada malam ini. Saya harap saudara tunggu sebentar sebelum balik tidur ke rumah masing-masing. Boleh tak? Tadi kita telah pun mendengar dengan panjang lebar penjelasan tentang situasi negara kita. Saya nak rumuskan daripada pernyataan pimpinan terdahulu yang telah pun menyampaikan pidato tadi. Ringkasnya, negara kita berada dalam satu situasi krisis, sama ada kita sedar ataupun tidak. Satu ialah krisis kepemimpinan ataupun leadership crisis, dan dikaitkan dengan krisis politik dalam negara kita. Keduanya ialah krisis ekonomi, yang hari ini umum mengetahui negara kita berhadapan dengan masalah ekonomi yang cukup teruk, yang sudah pun melanda negara untuk sekian lamanya, tetapi tidak ada lagi dilihat suatu penyelesaian kerana adanya kewibawaan kepimpinan Perdana Menteri yang menerajui negara pada hari ini untuk menganjurkan tindakan-tindakan yang penting dan tegas untuk mengurangkan bebanan semua rakyat Selangor dan juga di negara kita pada hari ini. Oleh sebab itu, mesti ada suatu langkah tegas yang perlu diambil oleh rakyat jelata sekalian, kerana menerusi sistem demokrasi berparlimen, kuasa sebenarnya ada di tangan rakyat, bukan di tangan Perdana Menteri, bukan di tangan menteri besar, menteri-menteri. Mereka itu adalah menjadi orang yang diamanahkan. Selepas pilihan raya umum diadakan, baru lalu terbentuk sebuah kerajaan. Kerajaan itu diamanahkan oleh kita sebagai rakyat jelata yang punya hak dan kuasa mengundi menentukannya. Yang di peringkat nasional sudah pun selesai. Tapi pentingnya ialah apakah langkah dan tindakan yang telah, sedang dan akan diambil oleh pihak pimpinan negara selepas memegang tampuk kuasa pentadbiran kerajaan Madanon ini. Ya, Madanon. Ataupun setengah orang panggil kerajaan luar tabi'i. Apa dia tindakan-tindakannya? Jawabnya, elak. Ada? Tak ada. Sesuatu yang boleh dikatakan melegakan. Lega ke?
sesuatu yang dikatakan membantu, meringankan beban. Ada ke? Tadi dah dikupas panjang lebar oleh Datuk Azmin dan rakan-rakan yang lain tentang situasi yang sedang pun dihadapi oleh negara kita. Jadi persoalan penting sekarang ini penentunya ialah kita rakyat. Hari ini kita berbicara untuk rakyat Selangor, khususnya dalam menghadapi PRN Negeri Selangor. Tarikh penentu bila nak diadakan pilihan raya dan hari mengundi itu akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Tidak berapa lama lagi. Dalam keadaan yang sama juga ada 5 buah negeri-negeri yang lain. Di utara 3 buah negeri, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Selain pada Selangor adalah Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Juga menghadapi pilihan raya di peringkat negeri. Jadi sekiranya kita membicarakan soal yang pertama, yang saya sebutkan ialah soal krisis kepemimpinan. Dalam bahasa Inggerisnya leadership crisis. Soal krisis governance. Apa dia sebut? Tata kelola. Yang disebutkan tentang soal ketidakmampuan kepimpinan negara untuk menguruskan negara kita. Yang kita tahu dalam tempoh beberapa tahun yang lepas berhadapan dengan pandemik COVID-19. Di waktu itu saya menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Tidak ada dalam mana-mana kitab dan buku rujukan bagaimana kita nak menguruskan soal musibah yang menimpa kita dari segi soal kesihatan yang disebabkan oleh wabak COVID-19. Tetapi kerana kita ini pemimpin yang bertanggungjawab, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ni pemimpin dan setiap pemimpin ditanya tentang apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Maknanya kalau kita tak buat apa-apa, tak reti buat apa-apa, apa hukum? Saya bukan pakar agama ataupun mufti nak mengeluarkan fatwa. Jadi ini adalah satu masalah besar. Karena membentuk kerajaan untuk membina negara itu suatu daripada perkara yang paling utama dalam mana-mana sebuah negara pun. Tak kira dia sistem demokrasi, sosialis, komunis, itu adalah satu tanggungjawab pemimpin. Tapi jelas terbukti ini tidak berlaku. What has happened? Apa dah terjadi? Saya baru semalam membaca satu, bukan video tadi, istilah. Dulu waktu kita menghadapi PRU yang ke-14, kita bertarung untuk menjatuhkan kerajaan yang dinamakan kleptokrasi. Ingat tak lagi? Mana dia pergi kleptokrat tu? Kat mana dia? Di KL. Penjara. Di Kajang kot. Waktu itu kita gunakan, kita mesti ambil satu tindakan dan langkah menyelamatkan negara daripada terus terjerumus ke satu lembah yang cukup dalam kerana adanya kleptokrat yang telah pun mensakau khazanah negara yang bernilai berbilion-bilion ringgit, khususnya dalam kes 1MDB kalau sudah tahu. Itu sudah dibicarakan. Nak kata selesai? Belum selesai. Tapi ada satu istilah baru yang saya belajar. Tak ada orang ajar. Saya Google. Perkataan yang disebutkan sekarang ni agak sama dengan apa yang sedang berlaku. Inilah kakokrasi. Itu dia bunyi dia. Cuba nak minta sekejap masa saya nak Google, nak tengok balik.
Ini dia. Kakistokrasi. Ingat? Apa dia kakistokrasi ini? Ialah dia katakan government under the control of a nation worst or least qualified citizen. Iaitu sebuah kerajaan yang ditadbirkan oleh orang yang paling tidak berkelayakan. Saya minta maaf nak sebut ini. Sebab ini timbul pernyataan ini waktu perkataan ini perkataan Greek yang berlaku dalam kurun yang ke-17 katanya. Jadi ada sejarahnya. Jadi bila keadaan yang sekarang ini kita lihat berlaku ialah kalaupun belum hampir kepada kakistokrasi, hampir-hampir nak sampai ke kakistokrasi itu. Betul tak? Pasal dia katakan sini, ini ada juga dalam Collins English Dictionary, yang lain-lain pun ada disebutkan sini. Ialah secara literalnya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh mereka-mereka yang paling teruk, yang lemah. Nampak dia boleh berdansa dan sebagainya, itu macam hebat. Tapi sebenarnya dia tak hebat. Dia berlakon. Dia bercakap seolah-olah tokoh yang terbilang. Kalau lawan dengan syarahan ataupun pidato saya kalah. Dia buka mulut aja dah baca berapi-api dah Anwar Ibrahim. Kita kenal juga dulu zaman muda-muda dulu, kita sama-sama. Dan banyak pihak yang mengharapkan pasal dia dah PM tepi lama dah. Jadi dengan takdir Allah juga dia jadi Perdana Menteri. Tapi permasalahan kita, kalau inilah Perdana Menteri PM ke-10 PMX ni, walaupun dah banyak orang doa supaya dia jadi ex-PM, saya ni ex-PM. Kerana tak tahan dengan kerenah, dengan kebobrokannya. Saya dimaklumkan, umpamanya dalam kerajaan kita ada pengalaman juga dulu, mentadbir menguruskan zaman Covid dan zaman ekonomi yang agak meredum. Kita duduk, bukan naik basikal, bukan naik apa lembu. Apa dia sebut tadi? Sado. Memang sampai bila-bila pun tak akan sampai ke mana. Tapi kita duduk bersidang hampir setiap hari, siang dan malam. Saudara, tak boleh nak tidur. Pasal bila saya telefon dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham, dah bersara boy ni. Macam mana Tan Sri? Ada 10 orang mati Tan Sri. Besok macam mana ada 20 orang mati. Saya tak boleh tahan macam itu. Ini tak boleh buat begitu, mesti bertindak. Tanya nak cari ubat, ubat tak ada. Vaksin tak pernah kita dengar. Bagaimana nak mengambil langkah? Tapi kerana kita serius dan kita tahu kita dalam keadaan susah ni, kita mohon doa, minta Allah tolong kita. Bukan saya ni pandai sangat berdoa, sampai hari ni orang suruh saya berdoa lagi, boleh. Tapi dalam keadaan susah kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau bantulah aku untuk beri aku taufik dan hidayah bagaimana nak memimpin negara zaman susah. Ramai orang sudah mula mati, sakit masuk hospital. Saya nak sebutkan ialah kerana apa? Nak menunjukkan kepentingan, amanah, tanggungjawab, mengurus cepat, buat keputusan. Sekarang ni saya sebutkan tadi, ini sudah ada krisis. When we are in a state of crisis, one single day is very important. Tak boleh tunggu besok. Pasal takut ada orang Selangor yang mati ke Buloh. Ada tak? Belum lagi ya. Tapi kalau lama-lama mungkin, bukan saya doakan. Tidak ada pekerjaan, pendapatan tak cukup, anak ramai, bini lebih seorang, tak salah. Ini tengah malam ni lawak sedikit. Jadi soal balik pokok pada soal, apakah kita perlu biarkan situasi dan keadaan ini berlarutkan
Kalau peringkat kerajaan pusat ada lagi 4 tahun 5 bulan. Lama lagi, menyiksakan, betul tak? Saya bila turun, orang panggil abah, tanya saya, bila lagi? Bila lagi? Saya kata, apa dia yang bila lagi tu? Bila lagi? Perikatan Nasional kembali semula untuk menguasai kerajaan di peringkat pusat dan negeri. Saya kata, tunggulah. Berapa lama lagi Tan Sri? Tunggu pilihan raya umum. Ya Allah, sia-sianya kami. Ini pernyataan perasaan rakyat yang sudah rasa begitu teruk, tertekan hidup mereka, pendapatan merosot, walaupun gajinya mungkin 2 ke 3 ribu sebulan, nilaiannya tak seperti dahulu. Ada yang kata bawa troli pergi ke hypermarket, ke minimarket. Dulu kalau satu troli RM200, sekarang ni RM500 baru penuh. Betul tak? Barang semua mahal. Tak tahulah kalau di Shah Alam ni barang apa yang turun harga angkat tangan. Tak ada. Semua naik. Soal inflasi yang tak dapat dikawal, tak ada tindakan tegas penguatkuasaan untuk mengambil langkah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik pembekal, baik pengeluar, baik penyaga, besar ataupun kecil, contohnya. Jadi soal pokoknya balik pada soal kepemimpinan, soal pengurusan negara, soal pentadbiran kerajaan, soal jemaah menteri, soal perdana menteri, soal menteri besar di Selangor ni sebagai contoh. Mereka bertanggungjawab. Tetapi kerana kuasa ada di tangan kita, kita penentu. Kalau mereka tak buat kerja, mereka sudah jadi kaki krokrasi. Sudah sampai masanya kita tukar alih kepada Perikatan Nasional. Boleh tak? Sini ramai pakai baju biru, memang dia kata boleh. Tapi yang ada sebagai penduduk yang ada di Selangor, duduk di mana-mana saja, tahu situasi keadaan sebegini di Selangor begitu juga. Selangor adalah negeri yang agak terpenting kerana nilaian sumbangan Selangor pada KDNK negara lebih daripada 300 bilion setahun. Hampir 24.8% KDNK negara disumbang oleh negeri Selangor. Jadi sebab itu walaupun sudah ada kemajuan, dah ada orang kata pembangunan waktu zaman-zaman menteri besar, dipimpin oleh Datuk Seri Azmin dan lain-lain lagi, tetapi tahap pembangunan yang ada ini tidak memadai, apalagi untuk menentukan sama ada ia akan kekal untuk tempoh mendatang atau rakyat Selangor ini juga walaupun berada di sebuah negeri yang maju akan terus hidup dalam keadaan yang susah disebabkan kos sara hidup yang meningkat setiap hari. Jadi yang paling mudah jawapannya ialah dengan PRN inilah kita minta supaya rakyat Selangor, tak kira dia daripada mana sekalipun, ini masa penentu untuk membuat perubahan dan kita nak tentukan agar Perikatan Nasional disokong untuk menjadi kerajaan di peringkat di Selangor ini. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Okey, kalau boleh saya duduk aja. Tak lama lagi. Jadi itu yang pertamanya. Pasal disebutkan tadi 6 buah negeri berhadapan dengan PRN. Ini bukan jumlah yang kecil. Kalau 6 buah negeri ini menghadapi pilihan raya dan keputusannya 6 buah negeri dimenangi dan dikuasai oleh Perikatan Nasional, tentu yang duduk di Putrajaya sudah mula goyang. Agak sebab itulah dia kata tadi yang Datuk Azmin sebutkan bulan 8. Nak doa tak bulan 8? Supaya apa yang disebutkan tadi insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbentuk sebuah kerajaan baru. Macam mana soalnya saya tak nak ceritakan kat sini. Segala-galanya orang Indonesia kita bisa berlaku.
Soal yang kedua yang saya sebutkan tadi, soal ekonomi. Itu pernah saya sentuh dalam ucapan dan disebut oleh rakan-rakan yang lain. Tadi disebutkan juga masalah pelabur-pelabur asing. Tadi Datuk Azmin sebut zaman saya jadi Perdana Menteri, zaman beliau jadi Menteri Perdagangan dan Industri. Antara menteri yang paling berjaya menarik pelaburan di seluruh dunia ialah Datuk Seri Azmin. Tepuk tanganlah. Betul? Soal isu-isu perdagangan antarabangsa, soal nak meningkatkan nilaian ekspor, soal nak menarik pelabur-pelabur besar-besar. Sekarang ni tak ada pelabur datang dengan 100 juta lagi, tak ada. Datang 10, 20, 30, 100 bilion setahun. Menjadikan peluang pekerjaan disebutkan tadi 100,000 sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun yang akan datang. Ini bukan main-main. Memerlukan kebijaksanaan, memerlukan kecekapan, tahu nak berhubung dengan pihak mana, berinteraksi dengan pihak industri, jumpa dengan bincang pelabur di dalam dan luar negara. Ini tindakan-tindakan yang kita tahu boleh diambil, tapi nampak hari ini tidak begitu berkesan. Sebab itu Perdana Menteri kata mungkin agaknya pelabur tak datang pasal dia kata dia tak akan kekal jadi Perdana Menteri lepas bulan 8. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saudara sekalian, saya tak payah nak ucap panjang, dah pun panjang sedikit, tapi saya nak jelaskan, minta tolong pengundi-pengundi yang ada di negeri Selangor. Kita ni mendahului sedikit SPR kerana dia belum tetapkan tarikh. Kewajipan pada pengundi yang ada di sini semua kaum. Saya tak nak hanya kata orang Melayu mesti keluar mengundi, orang lain jangan keluar mengundi, tidak. Kita nak semua keluar mengundi. Yang terbesar di negeri Selangor ni bilangan pengundinya orang Melayu. Orang Melayu mesti keluar. Sampai ke 100% pengundi yang patut keluar mesti keluar, menunaikan tugas dan tanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab untuk mereka ini keluar mengundi? Kita semua yang ada di sini. Boleh tidak? Pada hari itu jangan tidur. Kalau saudara jadi jentera dah tahu ke mana nak dituju. Pengundi itu adalah raja, raja penentu. Kalau mereka sukakan kita, sukakan pemimpin kita, sukakan calon kita, sukakan kerajaan yang mereka tahu waktu dulu pernah mentadbirkan negara, ini peluang yang terbaik. Kalau ini tak digunakan dalam tempoh PRN yang berlaku ini, dia kena tunggu 5 tahun lamanya. Cukup seksa dan menderita kita, saudara-saudara sekalian. Jadi sebab itulah saya berharap Selangor harusnya melalui satu perubahan yang lebih pesat. Tempoh mendatang ni adalah lebih mencabar. Ekonomi dunia semakin sulit, dan kalau Selangor adalah antara negeri yang paling maju, menyumbang KDNK yang terbesar, berhadapan dengan masalah kegawatan ekonomi dan tidak ada langkah tegas oleh pihak kerajaan untuk menyelesaikannya, maka kebimbangan saya ialah negara, bukan saja di Selangor, akan berhadapan dengan masalah yang lebih teruk lagi. Sebab itu pada malam ini saya cuma nak menyatakan rasa bangga tengok daripada tinjauan khas yang kami dah buat untuk negeri Selangor ni, secara memperincikan antara responden-responden, saya dapat maklum balas yang cukup baik. Sebahagian besar rakyat Selangor akan menyokong Perikatan Nasional. Dalam kajian itu ada juga disebutkan hampir 89% orang Melayu yang jadi pengundi akan keluar mengundi. Mudah-mudahan akan terjadi, dan dengan cara itu memberikan ruang dan peluang kita yang lebih besar untuk mencapai kemenangan dalam PRN di peringkat negeri Selangor ini. Jadi itu saja yang saya nak sebutkan sini. Saya ucap terima kasih pada semua yang telah menguruskan majlis kita. Terima kasih pada saudara yang kekal duduk sampai pengakhirnya pada malam ini, dan kita doakan mudah-mudahan usaha dan nawaitu kita yang baik ini akan diberikan ganjaran oleh Allah
Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Pian Best. Pian Best. Pian Best. Selangor Baru Kita bangkit. Selangor Baru Kita bangkit. Selangor Baru Kita bangkit. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar.